daripada masyru', iaitu daripada sembahyang. Jadi bila mereka angkat takbir tu kosong lah. Allahu Akbar, tak ada main niat dah. Pasal mereka sudah niat sebelum daripada masuk waktu solat. Macam kita mazhab Syafi'i tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i niat tu rukun. Bila rukun merupakan juzuk daripada diri ibadat tu, iaitu kalau masalah solat, diri solat lah. Tu dia panggil rukun solat. Nah, rukun solat dia diri solat tu sendiri. Maka dia kena berlaku niat tu ketika mana takbiratul ihram, mesti iqtiran, mesti muqaranah niat. Lepas tu sebelum kita tilik pada masalah orang yang ada penyakit wah-wah, tu cerita lain lah tu. Tu kena, dia ada syarak, dia ada pertimbangan lain pula. Tak maaf terang mana. Tak apalah. Kemudian masalah dulu yang kita dah lalu, kalau solat fardu dia mesti ada 3 rukun, dia mesti ada 3 juzuk daripada niat, yang mana dia kena bawa mai. Kalau dia tak bawa, tak sah niat. Bila niat tak sah, solat tidak sah. Ataupun solat tu sah tapi tidak jadi solat fardu. Allahu Akbar, main hati aku semayang subuh. Aku semayang subuh. Sedangkan syarat sah niat tu salah satunya ta'arak. Apa ta'arak? Kena melentangkan fardu. Dia tak kata lagu ni, dalam niat dia tak lintah aku semayang fardu subuh. Tu fardu tu tak ada, maka solat dia jadi solat sunat subuh. Dia mesti ada ta'arak. Aku semayang qasak fardu, ta'arak subuh, ta'yin. Qasak, ta'arak, ta'yin. 3 tu mestilah bagi semayang yang wajib, bukan semayang 5 waktu. Semayang wajib maksudnya termasuk solat nazar. Nazar dia wajib juga. Kalau kita kata solat 5 waktu, maknanya solat lain dah lah. Ni dah solat hak wajib. 5 waktu wajib ke tak? Wajib. 3 syarat, 3 rukun niat ni mesti mendatang. Lepas tu solat nazar. Bernazar dapat satu-satu nikmat, nak sembahyang 2 rakaat jadi wajib. Maka dia kena menentukan, dia kena ta'arakkan, aku sembahyang nazar apa-apa misalnya. Dia kena menentulah. Hak kata aku sembahyang apa hak wajib nazar tadi ni, kerana Allah Ta'ala misalnya. Tu dia panggil ada, dia panggil jadi solat hak wajib. Maka kena ada 3 tu, qasak, ta'arak, ta'yin, kena menentu semua tu. Tu kalau sembahyang fardu. Tapi banyaklah kita jumpa. Lagu mana ustaz lama dah saya duduk niat tu. Niat ke mana? Aku sembahyang zuhur, aku sembahyang isyak. Betul ya, tak ada sebut ta'arak. Fardu dia tak melintah latih. Tu bahaya. Tapi maaf lah sebelum ni tak tahu. Mudah-mudahan solat kita sah. Solat kita sah. Sebab kita pun tahu hak kita sembahyang tu sembahyang fardu, cuma tak tahu kata kena mai dalam tu. Kalau orang hak setengah-setengah tasyadud, hak syadid sikit, dia kata tak sah. Dia sopa lagu mana? Saya tak tahu. Ihdinas siratal mustaqim tu salah satu surah Fatihah. Saya tak baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum ni nak baca aku tu Fatihah. Jadi tak sah Fatihah dah. Sebab salah satu daripada syarat sah Fatihah, kena baca ke semua 7 ayat tu. Lagu tu masalah niat, kena buat mai 3 tu kalau sembahyang fardu. Tengok ni payah ni. Tak apalah. Baik. Ingatlah, kalau sembahyang hak wajib 3 tu kena ada. Qasak aku sembahyang, ta'arak fardu, Zuhur ke, subuh ke, maghrib, isyak, tu ta'yin. Kena ada 3 ni. Adapun selebihnya 3 rakaat, 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala, tu semua sunat didatangkan ketika takbir, bukan wajib.
Dan kalau tak buat metri langsung pun solat sah. Solat sah. Habis itu. Baik. Lepas tu sambung daripada situ juga dia kata lagu ni. Dia ada 3 maqam niat. Dia sebutlah dulu. Dia ada 3 tempat ataupun 3 kategori niat. 3 kategori niat. Kategori pertama iaitu masalah mana? Masalah sembahyang fardu. Baik, masalah kategori kedua. Sambung sini. Kata pengarang rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan jika sembahyang itu sunat. Sembahyang sunat pecah 2 pula. Sunat tu yang mempunyai waktu. Kau tu. Kalau sembahyang sunat tapi sunat yang ada waktu. Mana? Seperti sunat rawatib. Sunat rawatib kita buat misal seperti sembahyang sunat qablah ba'diyah. Tu sembahyang sunat rawatib. Duk ulang, duk buat tak berhenti tu lah rawatib. Dan kalau sembahyang sunat tu juga ia mempunyai sebab. Misal lagu mana ni? Seperti sembahyang minta hujan, solat sunat istisqa, bukan istikharah. Dia tipu ni. Assalamualaikum tak? Ya. Awak dapat ni nak minta tolong main minggu depan boleh? Boleh awaknya. Jadi imam sembahyang sunat istikharah. Kita terkejut dengar. Saya tak tahu hampa nak apa kat Tuhan. Awaknya ustaz, kan kita semua nak waktu hujan. Nak tu hujan. Oh, tu bukan istikharah, tu istisqa. Istisqa. Dia baca kot tu. Minta Allah tuangkan tu istisqa tu. Saqa yasqi. Minta kepada Allah tu tuangkan air daripada langit. Itu yang hujan lah, semudah tak? Kau tahu? Main istisqa, ada apa? Faham dah lah. Tu kalau mayang sunat tu ada waktu seperti mayang rawatib, misalnya qablah ba'diyah. Lepas tu sembahyang sunat tu ada sebab seperti sembahyang minta hujan dan sembahyang gerhana. Kau tahu? Lepas tu cak lagu mana cara niat dia? Maka wajib padanya pada seorang yang sembahyang. Kalau Arab dia kata musalli sifat wajiblah padanya, wajib pada orang yang sembahyang ataupun melingkah kata musalli. Wajib apa tu? Wajib qasa, jadi fa'il wajib. Kalau sedaknya tambah oleh, maka wajib oleh qasa dan ta'yin juga. Rasanya baca ta'yin tu. Tapi dah orang kita duk biasa sebut dengan ta'yin lah. Kita baklah dulu. Kalau ya 2 baca ta'yin, kalau ya 1 ta'yun. Baca dengan ta'yun, tapi dah biasa ta'yin. Ni ya 1. Kalau ya 1 ta'yun, ta'yunun. Jadi kalau ta'yunun. Jadi kalau sembahyang sunat tu ada waktu, ada sebab, dia panggil sembahyang sunat muqayyad. Sembahyang sunat lagu tu dia kena ada 2. Satunya qasa, yang kedua ta'yin jua. Jua ni saja. Apa sahaja? Tidak ta'arak. Ta'arak tak wajib main. Sembahyang fardu, sembahyang wajib kena main 3. Qasa, ta'arak, ta'yin. Mesti ada dalam niat dia. Kalau tak ada, tak sah niat. Tak sah niat, solat tak ada. Habis itu. Masalah sembahyang sunat yang mempunyai waktu, dia hanya perlukan 2 sahaja juzuk niat yang nak mengesahkan niat dia tadi. Apa dia? Qasa, ta'yin. 2 ni saja. Tiada tiada niat sunat. Tiada niat sunat. Apa maksud tiada niat sunat? Yakni tiada wajib tiada wajib ia niat sunat dan ditakyinkan habis itu. Seperti itu. Dan tiada wajib ia niat sunat, tak wajib. Berniat dengan kata sunat tu dia panggil apa tu? Tu dia panggil sunat tu, tak wajib. Tu dia panggil ta'arak. Dia cuma ta'yin saja. Contoh dia ada depan tu. Nanti ni barangkali. Contohnya ke mana? Aku sembahyang qabliyah zuhur. Aku sembahyang ba'diyah zuhur. 2 rakaat tu sunat.
Yang wajib dua, aku sembahyang qasa, ba'diyah zuhur ta'yin. Dua ni ya. Adapun sebut aku sembahyang sunat, tu perkataan sunat di situ tu tidak wajib didatangkan untuk sembahyang sunat yang macam ni. Tak wajib tak wajib. Tu dia panggil tak wajib. Ta'arak tu tak wajib. Tak macam sembahyang fardu. Sembahyang fardu dia kena ta'arak, dia kena sebut fardu. Kalau ada pun sembahyang sunat, dia tak wajib sebut sunat. Dia kata tu balik ya. Macam kata balik betul tu dah. Memang lagu tu. Aku sembahyang gerhana bulan, aku sembahyang gerhana matahari. Angkat takbir tu dalam takbir. Allah, aku sembahyang gerhana bulan. Takat tu ya ada niat, jadilah sembahyang dia. Tak sebut sunat Ustaz, tak apa. Tak sebut 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, tak apa. Tu semua sunat, hak lain semua sunat. Yang wajib 2 ni saja. Qasa ta'yin, kena tentu sunat apa. Lepas tu kena sebut qasa, 7 hati aku nak buat apa ni, aku nak sembahyang. Tu qasa. Kalau main fardu tak main ta'arah bih. Dan ditakyinkan qabliyah. Ditentukan, kita panggil ditentulah, ditentukan dengan kata qabliyah dan ba'diyah jika pada sembahyang yang ada baginya sunat qablah dan ba'diyah. Maksudnya ke mana? Kena takyin tu lah. Aku sembahyang ba'diyah maghrib, aku sembahyang isyak, ba'diyah isyak ataupun qabliyah isyak. Kena sebut tu kena ada latih. Sunat tak saya sebut, tak apa. Kalau sebut dapat pahala lebih, tak sebut pun sah mayang. Sikit bala. Hujan tadi. Habis. Dan jika sembahyang itu sunat mutlak, pecah pula masalah niat kategori yang ketiga. Sembahyang sunat mutlak ni lagu mana ni? Sembahyang sunat mutlak, sembahyang sunat semata-mata tu mutlak. Dia tak ada kait dengan waktu. Sembahyang sunat yang tidak berkait dengan sebab. Kau tahu? Tak ada kait waktu, tak ada kait sebab. Jadi saja nak sembahyang sunat tu yang hak Nabi larang, hak syarak larang sembahyang selepas subuh. Lepas solat subuh tu. Lepas tu sembahyang selepas daripada asar yang Nabi tak bagi sembahyang tu. Kata tak boleh sembahyang tu. Tu sembahyang sunat mutlak tu. Adapun sembahyang yang sunat yang kait dengan waktu ke apa tu tak apa. Misal ke mana? Masuk masjid. Dia berlaku sebab. Walaupun selepas asar sekalipun masuk masjid, tetap hukum dia sunat kita sembahyang. Sembahyang tahiyyah kerana menghormati masjid. Tak apa. Saya masuk asar tak sembahyang pula. Sembahyang. Kena sembahyang. Masuk masjid, duduk tu. Siapa tanya awak tak sembahyang tu? Kan lepas asar mana boleh sembahyang? Itu sembahyang sunat mutlak. Yang kata tak boleh sembahyang tu. Adapun sembahyang sunat orang kata apa dengan sebab, tak apa. Ada sebab. Begitu juga sembahyang qada. Qada pun 2 juga, sama ada qada hak sunat ataupun qada hak wajib. Dia tertinggal qabliyah asar misalnya, dia nak qada selepas asar boleh. Kalau qabliyah akan tak ada kait lah tu dengan waktu-waktu tahrim. Bismillah. Malam pun tidur lambat. Duk kalut pesah barang. Yang dia ni takut tinggal barang ke apa. Kalut tengok tu. Saya pula jenis tabiat saya malam nak berjalan jauh tak boleh lena.
Kalau nak berjalan jauh, masalah buat tau. Ada doktor dalam ni. Saya bila jalan jauh ya, walaupun Patani tu dah pulang masuk 10 tahun dah. Dah masuk 10 tahun dah. Tapi tak boleh tak. Dia jadi gitu. Jalan malam, jalan jauh tak boleh lena. Dia panggil sindrom bak tau. Medula oblong tahu ke apa tahu kan. Baik. Hari ni bertolak lagi kuliah sini, lepas tu pergi dekat Padang Menara Rosak, ada baca kitab tafsir. Lepas ni ke 10 suku baik ke 11 suku. Tu tengah hari balik tolak siap-siap bang. Baik. Patah balik sini. Dari relax dulu. Patah balik sini. Dari relax dulu. Dan jika sembahyang itu sunat mutlak, yakni hak sunat yang tak ada kait dengan waktu, tak ada kait dengan sebab apa-apalah, semata-mata nak sembahyang, maka memadai padanya qasak juga, cukup qasak. Kok mana? Allah dalam hati kena aku sembahyang, cukup tu qasak. Kita tak apa tak tambah sahaja kan. Boleh nak buat sahaja juga. Allah saja aku mayang. Baik. Hatu yang mazhab mutlak. Ni macam kita lah, saya saja nak semayang, saya saja nak semayang, tu dia panggil mazhab mutlak. Bukan sebab masuk masjid ke, bukan sebab gahna, bukan sebab ambil uduk ke, bukan tak ada sebab apa. Saja nak semayang, nak tambah ibadat. Maka Allah aku semayang. Jadi dah. Tu dah sebut 2 rakaat tu kata sunat, hak lain semua sunat. Yang wajib hanya qasak saja. Bukan ni Allah saja aku mayang. Cukup. Lepas tu secepat orang sunat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takkan tak boleh aku mayang. Boleh. Tu cara dia. Baik. Kemudian ada masalah niat ni, ada masalah apa tak faham. Cuba tanya kalau tak faham. Ada ya masalah. Kukut tak nampak apa-apa masalah ni. Tak ada semua faham dah. Faham. Tanya saya ada bela pula. Baik. Habis masalah rukun. Masalah rukun daripada rukun sembahyang yang pertama ialah ni. Dan keduanya, rukun yang kedua qiyam. Apa qiyam? Yakni berdiri betul. Tegaklah, berdiri betul. Berdiri betul tu pula pada masalah mana? Pada sembahyang fardu. Sembahyang wajib, sembahyang sunat tidak wajib, sunat berdiri. Tu adapun sembahyang fardu wajib kena berdiri. Tapi kata wajib berdiri tu bagi yang kuasa, bagi yang mampu. Bagi yang mampu berdiri. Kalau dia mampu berdiri, dia berdiri. Lepas tu lagu mana cara berdiri? Taswir kalau ataupun tafsir dengan tu kalau orang mengaji kaedah nahwu pesara apa ni, ilmu nahwu ni dia tahu lah tu. Dengan tu dia terjemuh daripada ba haraf jar ba. Lepas tu ba tu dia hantaran dia untuk ba tu. Di sini untuk ba li tafsir ataupun li taswir, nak menerangkan masalah bagaimana secara berdiri. Duk berdiri lama dah ni, tapi hak betulnya lagu mana? Cara berdiri tu dengan membetulkan belakangnya. Maksudnya tulang belakang lah, sekira-kira pada kemampuan lah. Maksudnya tulang belakang kita bukan dia betul sepruk tu, dia naik bengkok sikit. Kena tegak, kena pijak dah, sekira-kira tegak dia masuk dia, tegak betul. Tegak tu jangan gitu. Gitu tak betul kalau gitu. Tu bongkok, dia tak ingin berdiri, dia panggil bongkok, tak sah tu.
Tapi kalau mana ustaz, saya lama dah mayang lagu tu. Apa sepok? Saya 85, 95. Oh, sebab tua kau ingatkan sepok. Tak apa, bukan saja. Allah, terkejut boleh tak? Jangan duk paksa kepok patah dua lagi. Bang lama karat dah. Patah dua latih. Dia kan bang baru lembut. Bang lama karat dah. Patah dua latih. Dia kan bang baru lembut. Dia buluh ke apa lembut. Orang muda boleh kepok. Atau jangan berat lagi. Fikir dia. Baik, itu kena betul tulang belakang. Dan jika dengan bersandar kepada suatu, yakni sekalipun umpamanya jidar, tiang misalnya, ataupun dinding sekalipun. Tu yang baru ni pada jadi isu sikit tu, yang kita pesan tu. Tak ada apa kalau kita sembahyang, kita usaha setakat mana mampu berdiri, kena usaha. Sekalipun terpaksa duduk hujung untuk bersandar pada dinding ataupun bersandar pada tiang, tak apa. Ada orang tahu kami mayang hak jenis duduk ni kena beranak lewat hina. Bukan hina, dia syarak dia tekan kot tu, dia wajib kena berdiri. Kalau boleh dengan jalan tongkat, kena pakai tongkat lah. Pakai ada tongkat. Duduk tahan. Bila mati rokok, Allahu Akbar, pegang tongkat tu. Sebelah kaki, sebelah tangan pegang lutut. Sebelah kiri, sebelah tangan kanan pegang tongkat. Sebelah kiri pegang lutut. Dah sebelah tangan lagi. Lah, pegang lutut bukan wajib. Saya nanti masuk bab rokok nanti ni. Berapa ramai kita duk tanya, bila rokok tangan kena tok mana? Tok lutut. Wajib ke sunat? Wajib kena tok lutut. Oi, tak kena lagu tu. Salah faham tu. Itu bukan maksud rokok yang diwajibkan. Dia bukan wajib tangan letak di lutut, tak wajib. Dia sunat letak di lutut. Kot tu. Ada orang kata tak sah mayang. Siapa orang sebelah saya dia rokok, dia pegang peti kering. Pegang peti kering makruh. Dia bukan tak sah mayang. Dia sunat tak atas pada lutut. Nah, tu kalau kata kita mampu dengan tongkat, pakai tongkat. Kalau mampu dengan pakai apa, pakai sanak. Tapi sanak agak-agak lah. Maksudnya sanak yang masih nampak upah beli. Jangan sanak duduk lagu tu. Dia pala duduk kat dinding. Bukan maksudnya sanak-sanak. Dan sekiranya katalah dia ni mampu berdiri elok saja nak bersanak, boleh. Makruh saja. Makruh lah hukum dia. Kurang lah pahala solat tu. Ni macam tiang lagu ni. Habuan dia mayang-mayang duduk dekat tepi tiang betul. Pasal ngoh berdiri tak nak. Tenang sikit. Salah tak? Salah dengan makna makruh ya. Tak ada bawa batal mayang. Tapi dia boleh berdiri. Dan syarat dia kena duduk sanak sikit kat tiang, kena bantu dengan tiang. Kena wajib duduk tepi tu. Kena bantu dengan berdiri tu, nak boleh berdiri. Tapi pelik ke orang lah, dia berjalan daripada Juh popai tak berjalan-jalan, main-main test mayang, beruk duduk. Allahu Akbar. Kalau main sunat tak apa, ni mayang wajib. Kelaku pelik ke tu. Tak boleh lah. Dia takbiratul ihram dia mesti angkat ketika dalam qiyam, dalam keadaan berdiri kalau mampu. Walaupun seketika sekalipun dia mampu berdiri, dia kena berdiri dulu, tak boleh duduk terus. Ni duduk terus. Jalan pinat pasal malam, pergi pemakit pilih ikan kat setengah jam, metas mayang duduk. Pelik. Kalau mayang sunat tak apa, ni mayang wajib lah tu. Tak apa. Umpama tiang ke, umpama dinding ke. Baik, kemudian maka jika berdiri, kalaulah dia tu berdiri padahal bongkok ia seorang musalli, orang semayang tu bongkok. Lagu mana bongkok? Dengan bahawa jadi ia bagi rokok itu terlebih hampir. Maknanya nak dekat nampak macam rupa apa tu? Rupa rokok. Dia macam dia pergi bongkok tu. Nampak gaya macam rupa pergi dekat nak hala ke bentukkan rokok. Dia punya gaya berdiri dia tu nak nampak hala ke bentukkan rokok. Sebab tu dia kata dengan sekira-kira lah tiada dinamakan qiyam. Orang tengok, orang tanya ni, awak yang duduk bongkok lagu tu, orang tak ingin berdiri. Bila hilang saja nama berdiri,
Dia duduk dengan rupa, dia berdiri dengan rupa yang tak dinamakan panggilan kedudukan dia tu namanya berdiri. Maka ketika tu tiada sah ia. Tak sah. Yang tak sah tu misal kita berdiri, badan tegak, kaki buka, kangkang, orang panggil kangkang. Bila orang tengok, orang kata apa duk kangkang lagu tu, orang tak ingin diri lagu tu, orang panggil kangkang. Maka tak sah dia punya qiyam. Bila qiyam tak sah, solat pun tak sah. Cuma bab bongkok ni ulama buat masalah, walaupun kita mungkin kita tak pasal jumpa lah orang yang tak nak pasal apa-apa saja duk pergi bongkok lagu tu. Bongkok ni ulama buat masalah, walaupun kita mungkin kita tak pasal jumpa lah orang yang tak nak pasal apa-apa saja duk pergi bongkok lagu tu dan semayang. Hingga luput nama rupa berdiri tu. Baik, kemudian dia lerek sikit pi masalah hukum kalau orang yang tak mampu nak semayang berdiri ni lagu mana. Maka jika lemah ia, kalau seseorang tu dia lemah daripada berdiri betul, dia tak boleh nak berdiri tegak, dan jadi ia jadi ia seorang tu seperti orang yang rokok dengan sebab tua atau lainnya. Tu dia sebut tu. Lagu mana tak saya berdiri boleh, tapi berdiri cara orang tua lagu tu lah, tunduk tu. Dan orang tua jenis pada halus tu lagi tak boleh cam. Dia ni duk rokok ke duk berdiri? Sungguh tak boleh cam tu. Dia rokok ke berdiri? Orang tua jenis badan kecil, takdir Allah bongkok pula. Allah sial lah. Tengok tunduk. Tu orang panggil warak sampai ke mati lah. Warak lah, jalan tunduk. Bagus lah cik sampai ke mati warak. Kalau tak aku bongkok je marah dia. Marah dia. Minta maaf saya ingatkan pasal warak. Tak apa, warak pun bagus lah. Kalau dia tu boleh dia boleh berdiri cara nak dekat nampak rupa rokok lagu mana nak berdiri walaupun bongkok sekalipun. Tengok berdiri betul, tapi rupa tu dia seperti nak macam orang yang rokok dah, dengan sebab dia tua ataupun lain. Sebab apa? Kerana hampirnya daripada berdiri betul. Tak apa. Lepas tu sagi rokok lagu mana? Bongkok dah ni. Bongkok dah. Nampak nak macam rupa rokok dah, tapi panggil berdiri. Dah tak rokok betul lagu mana? Kata dia, dan wajib ditambahkan bongkok bagi rokoknya. Tambah sikit lagi lah. Dah berdiri tu dah. Lepas tu tambah sikit. Gitu lagi sikit. Bagi tanda kata dia tu rokok. Tidak ke? Tak nampak beza. Duk bongkok tu. Allahu Akbar. Lepas tu mata rokok. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak nampak dekah tu. Dekah tu. Tambah sikit. Bagi turun lagi. Tu kalau bongkok 7 lah tu. Ni tak ada bongkok, jarang lah nak jumpa bongkok 7 ni. Saya bisa jumpa lah baru ni, atau ni lah. Orang perempuan tu, tak ingat di Patani ke di sini, saya tak ingat dah. Asal di Patani dah buka bongkok sungguh. Saya lama dah, banyak puluh tahun dah. Apa belah-belah tahun dah saya tak bisa tengok orang bongkok lagu tu. Jumpa orang bongkok ni, saya jumpa orang kata bongkok 7 tu. Tu bongkok betul macam rokok, tapi kuat. Balik ikan jalan lagi. Dia kuat dah. Allah. Apalah, tu bagi kita reti hukum. Kawan-kawan kita balik mengaji, kawan-kawan tanya, mak tanya ke, mak kawan tanya ke, kita boleh tumpang-tumpang abang. Boleh tumpang-tumpang kongsi ilmu. Ni maknanya taklah jadi rugi kita mengaji ni semata-mata untuk kita tu, tak lah semata-mata untuk kita pun tak ada rugi. Maknanya boleh jadi manfaat kepada orang lain. Al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat dengannya. Itu lebih baik. Orang boleh buat amal dengan sebab kita reti, rezeki pahala pula kita, bagi jalan petunjuk. Lepas tu, maka jika lemah daripada qiyam, kalau dia tak mampu berdiri. Lepas tu, maka jika lemah daripada qiyam, kalau dia tak mampu berdiri.
ni. Memang dia tak mampu berdiri sungguh-sungguh. Duduk dia. Pakai duduk lah. Duduk lagu mana? Kena atas kerusi ke atas simen? Duduk tu betapa yang dikenakinya lah. Lagu mana cara duduk asalkan bagi nama duduk lah. Sama ada atas kerusi ke ataupun duduk di bawah lantai ke, duduk rupa macam tahiyat awal ke, duduk rupa tahiyat akhir ke, tapi nak nama duduk. Dan duduk iftirash itu cumanya duduk macam gaya tahiyat awal tu, hak tu afdal daripada tawarruk, daripada duduk rupa tahiyat akhir tu. Kita panggil duduk tahiyat akhir. Rupa tu lah, rupa duduk tu. Afdalnya duduk macam tahiyat awal, tapi nama duduk. Tu lebih afdal lah, lebih baik, lebih utama. Maknanya bila sebut lebih afdal tu tak ada lah kata makruh. Dan umpamanya lah, umpama seperti mana duduk iftirash dan tawarruk tu juga seperti bersila. Duduk bersila. Jumalah trend kita duduk mayang tak mana cara kedudukan kerusi yang sebenar, tapi hak jenis ketegak pun ketegak lah. Dia bila rukun berdiri dapat banyak daripada kena duduk, maka kaki kerusi tu yang depan kena duduk sebaris dengan soft, dan kita boleh usaha sekadar mana mampu membetulkan kita dengan soft orang lain, kena betulkan tu. Kalau dia dapat rukun berdiri banyak, lebih banyak daripada terpaksa duduk, ataupun dia dapat kebanyakan rukun solat dia, kecuali hanya sebahagian kecil waktu dia terpaksa duduk atas kerusi, maka kaki kerusi depan kena sebaris dengan soft. Dia berbeza kalau dia ni rukun berdiri dia tu, dia dapat banyak kena duduk atas kerusi, lebih waktu berdiri dia tu terpaksa duduk atas kerusi. Dia angkat takbir berdiri, Allahu Akbar, lepas tu tak boleh piyah 5 saat, tak boleh lah, dia kena duduk. Maka ketika tu barulah kaki kerusi belakang sama dengan soft orang lain. Ni pun kita duk urai lama dah, tapi banyak kali dah tempat yang kita duk urai tu tak boleh terima. Bukan apa, sebab kita ni pandu pada fatwa, kita tak ada autoriti nak keluar pendapat, jadi kena ikutlah mufti depa fatwa ke mana. Dulu saya dah ingatkan sebelum ni fatwa di Pulau Pinang ni berlain sikit, ada fatwa Kedah ke apa. Rupa-rupanya baru ni jumpa fatwa Pinang pun sama ya, panduan dia bagi daripada masjid mana tu saya tak ingat, tapi barangkalilah tidak digazet, Allah Alam, saya tak pasti tu. Tapi baru ni adalah kawan tunjuk panduan solat atas kerusi, sama lagu tu cara dia. Kalau kebanyakan rukun berdiri dia dapat, kaki kerusi belakang, kaki kerusi depan. Habis tu orang belakang lagu mana? Sebab tu apa ulama kata afdalnya kita pakai kursi yang kecil semampu mungkin, supaya orang lain belakang boleh tumpang sujud belakang kita. Tu satu. Yang kedua, terpaksa kita duduk hujung-hujung, hujung-hujung sikit, supaya tak jadi mengganggu orang belakang. Lepas tu jangan terasa hati lah, apa letak saya hujung sekali, sampai hati anda tak payah berasa lah. Kita niat duk jauh tak ganggu orang solat, pahala besar. Duk sabut apa, duk sabut lah. Nah, ingat tu. Baik, tu cukup cakap tu dulu. Sekejap lagi saya nak kena pergi pengajian tempat lain pula. Wallahu a'lam. Lepas tu doa-doa lah sekejap perjalanan saya sekejap lagi. Ni di Padang Menara dulu, lagi ke 10 suku sekejap lagi ni. Kita ada baca kitab tafsir. Lepas tu habis tu kita balik petani lah, insyaAllah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين. انت يا ارحم الراحمين. الحمد لله.